Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi pada hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Pada hari ini kita akan menyambung pelajaran kita dalam unit 21, Indahnya Budaya Kita. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah Masakan dalam Buluh. Standard pembelajaran 5.3.1 memahami dan membina ayat songsang yang betul dalam pelbagai situasi. Objektif, murid-murid dapat memahami ayat songsang dan membina ayat songsang dengan betul. Kriteria kejayaan, membaca dan memahami petikan, mengetahui ciri-ciri ayat songsang dan membina ayat songsang. Baik, sebelum kita meneruskan pelajaran kita, buka dahulu buku teks muka surat 122. Kita akan belajar ayat songsang, tajuk petikan masakan dalam buluh. Marilah kita baca petikan ini dahulu bersama-sama. Nasi buluh. Nasi buluh juga dikenali sebagai nasi lemang. Masakan ini merupakan hidangan tradisional masyarakat keturunan Melayu Patani. Di dalam buluh nasi ini dimasak selama 2 jam. Sebelum dimasak, beras dibalut dengan daun bemban. Aroma daun bemban menjadikan nasi buluh lebih istimewa. Lihat ya. Di sebelah kanan ialah ayat susunan songsang, sementara di sebelah kiri ialah ayat susunan biasa. Lihat dahulu ayat susunan biasa. Daun bemban berbentuk seperti daun sirih. Ya, ayat susunan songsang berbentuk seperti daun sirih, daun bemban. Ayat susunan biasa yang pertama, sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan di dalam sebatang buluh. Kedua, daun lerek juga dapat digunakan selain daun bemban. Yang ketiga, nasi buluh dimasak seperti lemang. Dan yang keempat, nasi buluh dapat juga dimasak dengan cara merebus atau mengukusnya. Bawah, ayam pansuh. Ayam pansuh atau manuk pansuh merupakan makanan tradisional masyarakat Dayak di Sarawak. Untuk menyediakan masakan ini, ayam akan disumbatkan ke dalam buluh sebelum dipanggang. Di dalam buluh tersebut, daun pisang digunakan sebagai pelapik. Ayat susunan biasa, ramuan khas dimasukkan ke dalam buluh. Bila ayat menjadi ayat songsang, ke dalam buluh ramuan khas dimasukkan. Kemudian ada petikan ya. Masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit untuk siap dimasak. Keistimewaan masakan ini terletak pada resepi asli dan aromanya. Lazimnya, masakan ini dimasak dan dihidangkan ketika menyambut perayaan Hari Gawai Dayak dan Hari Krismas. Masakan ini lebih enak dimakan jika dihidangkan di atas daun pisang bagi sesetengah penggemar. Okey, membina ayat songsang yang betul. Ya, ada pelbagai cara membina ayat songsang. Jadi hari ini kita akan belajar membina ayat songsang keseluruhan predikat. Apakah yang dimaksudkan sebagai ayat songsang ya murid-murid? Ayat songsang ialah ayat terbalik daripada ayat biasa. Ayat biasa biasanya bermula dengan subjek dan predikat ya. Contoh, sambutan Hari Raya Aidiladha di kampung itu sungguh meriah. Sambutan Hari Raya Aidiladha di kampung itu, cikgu warnakan dengan warna hijau, itu ialah subjek dan sungguh meriah itu ialah predikat. Ya. Sementara struktur ayat songsang ni, dia terbalik. Predikat di hadapan, kemudian barulah diikuti oleh subjek. Contoh, sungguh meriah sambutan Hari Raya Aidiladha di kampung itu. Baik. Kita akan lihat lagi beberapa contoh ayat. Contoh tadi nasi buluh tadi dalam petikan, cikgu dah senaraikan di bawah.
Ayat susunan biasa dia daun beban berbentuk seperti daun sirih. Ayat songsangnya berbentuk seperti daun sirih, daun beban. Yang kedua, sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan di dalam sebatang buluh. Baik, predikat di dalam sebatang buluh, sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan. Begitulah dengan ayat-ayat yang lain ya. Daun lerik juga dapat digunakan selain daun beban. Selain daun beban, daun lerik juga dapat digunakan. Dan nasi buluh dimasak seperti lemang. Songsang seperti lemang, nasi buluh dimasak. Nasi buluh dapat juga dimasak dengan cara merebus atau mengukusnya. Dengan cara merebus atau mengukusnya, nasi buluh dapat juga dimasak. Lihat ya murid-murid. Predikat terletak di hadapan sekiranya kita membina ayat songsang, dan subjeknya terletak di belakang. Okey, apa yang murid-murid kena teruskan lepas ini, murid-murid perlu membuat ayat yang bawah ni, ayat pansuh ini buat dalam bentuk jadual seperti tadi dahulu. Buat ayat songsangnya. Buat seperti jadual. Ingat ya, ayat songsang ialah ayat yang meletakkan predikat di hadapan dan subjek di belakang. Sebenarnya ada beberapa cara lah untuk membina, tapi kita belajar hari ini untuk menukarkan keseluruhan predikat itu dahulu. Pada masa yang lain kita akan belajar cara yang lain pula. Jadi, yang ni yang kita telah belajar tadi. Yang ni cikgu tunjukkan contoh. Yang inilah yang murid-murid kena buat. Masukkan ayat tu dalam kotak. Kemudian cari ayat songsang dia bagaimana. Ingat, predikat depan, subjek di belakang. Salin, tuliskan semula, senaraikan dahulu. Barulah kita faham. Baik, sekian saja untuk hari ini. Selamat menjawab latihan dan jumpa lagi.